والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه إمام أحمد والبخاري في أداب المفرد وغيرهما. Alhamdulillah, puji dan syukur kita rafakkan setinggi-tingginya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang paling baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita selesai menjalankan kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu salat subuh secara berjemaah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, JAIP, yang mana telah memilih masjid kita. Untuk pengetahuan tuan-tuan lah, forum ni bukan semua masjid tuan-tuan. Jabatan Agama pilih masjid kita dalam Dum Seri ni satu masjid lah, dan dipilih masjid kita. Alhamdulillah, terima kasih yang tidak terhingga kita ucapkan kepada pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, dan terima kasih juga kepada kedua-dua ahli panel yang sudi datang untuk berforum di masjid kita pada pagi ini. Kalau ahli panel tak sudi datang, tak ada lah forum tuan-tuan. Saya kena bercakap seorang-seorang. Alhamdulillah, terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua-dua ahli panel yang sudi datang untuk berforum pada pagi ini di masjid kita. Seterusnya, yang kita hormati Nazir Dun Mesri Encik Samad bin Hamad, pegawai-pegawai serta ahli jata kuasa masjid, tuan-tuan guru, puan-puan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kelapangan, diberi kesihatan, diberi kekuatan untuk bersama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk forum kita pada hari ini iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkeluarga. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkeluarga. Kita nak tahu tuan-tuan sunnah Nabi. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya nak memperkenalkan kedua ahli panel ni. Tuan-tuan dah kenal dah. Yang sebelah kanan saya, Dr. Abdul Basir bin Awang. Dia merupakan Dekan Fakulti Pengajian Islam KUIP, Kolej Universiti Islam Perlis. Dulu duduk Sungai Cucuh Kuala Perlis. Dulu Sungai Cucuh tuan-tuan. Ni duduk Kuala Perlis yang mana ahli panel pertama ni tidak asing lagi lah pada kita, tuan guru kita, mantan imam masjid kita. Tuan-tuan lebih mengenali saya, tuan-tuan lebih mengenali dia daripada saya, sebab dia jadi imam dulu pada saya.
Alhamdulillah, selamat datang ahli panel pertama. Dan juga sebelah kiri saya, tuan-tuan, yang lagi tak asing lah. Bukan sahaja kepada tuan-tuan, pada seluruh rakyat negeri Perlis. Kerana panel yang kedua merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Mana nak minta sumbangan tu, semua kena melalui yang berbahagia Tuan Haji Ustaz Muhammad Nazim bin Maknur, Muhammad Nazim bin Muhammad Nur. Silap Ustaz, minta maaf. Kena sebut elok-elok nama tuan-tuan. Mak ayah bagi nama elok-elok, kadang kita tak sebut elok. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, bukan nak dengar saya no. Saya sebagai pembuka bicara. Sebagai pembuka bicara, kita nak dengar daripada ahli panel yang pertama. Nah, tajuk kita Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkeluarga. Nah, apabila sebut saja sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkeluarga, saya teringat ada orang kata kat saya, "Ustaz, ni saya nak ikut sunnah ni." Ya, bagus. Saya kena nikah banyak. Sunnah Nabi ni nikah lebih daripada satu. Dia kira sunnah tu poligami. Mayan tak apa. Jadi kita nak pencerahan daripada Ustaz, apakah yang dikatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tu kita mohon pencerahan daripada Al-Fadil Tuan Doktor untuk memberikan penjelasan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan sebenarnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'du. Terima kasih Tuan Moderator Ustaz Hadi Rosli, Rangkam Imam Masjid, yang dihormati Tuan Haji Muhammad Nazim, CEO Maib, Ahli Jawatan Masjid Kampung Al-Ihsan Kampung Darat, Nazir, kawasan, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pertama kalinya kita akan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT pada pagi ini dapat bersama-sama dalam forum berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan berkeluarga. Jadi insya-Allah berkenaan dengan soalan yang pertama yang dikemukakan oleh Tuan Moderator sebentar tadi, jelas menggambarkan peri pentingnya sunnah ini dalam sebagai kita ini sebagai umat Islam untuk mengikuti yang kata sunnah-sunnah itu. Dan saya yakin tuan-tuan puan-puan yang ada di dalam masjid ini ataupun yang berada di luar mengikuti secara online, biasanya kita akan selalu dengar, terutamanya di negeri Perlis kita ini, berkenaan dengan sunnah-sunnah ini. Sebab antara perkara yang menjadi aliran ataupun perkara utama pegangan di negeri Perlis ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Cuma kemungkinan ada beberapa pencerahan yang perlu dibuat supaya dapat membezakan perkara sunnah itu dengan perkara yang hampir dengan dia. Jadi sebelum saya pergi kepada sunnah itu, saya nak sebut beberapa perkara yang kadang-kadang jadi sedikit ada kecelaruan. Yang pertama perkataan sunnah itu. Yang kedua perkataan sunat. Kalau eja Arabnya sama ya.
Eja Arab sin nunta marbutah. Orang Melayu baca sunat. Ada bunyi lagi perkataan yang mungkin juga memberi erti yang sama dan ada sedikit perbezaan adalah perkataan hadis. Kan kita jumpa, oh ini kitab hadis. Yang ni ada perkataan hadis tu, yang ni sunat, yang ni sunnah. Jadi muslimin muslimat yang dihormati sekalian, perkataan sunnah ini merujuk kepada, di dalam Quran terdapat perkataan sunnah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terdapat perkataan sunnah itu. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard, dalam surah Al-Imran. Maknanya sunan ini adalah plural ataupun kata ramai, kata jamak bagi perkataan sunnah. Okey, mana telah berlalu sunan min qablikum. Sunan maknanya cara kehidupan, jalan masyarakat ataupun kaum yang sebelum kamu. Itu dalam Quran. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Jelas Nabi kata, hendaklah kamu, wajib bagi kamu ikuti alaikum bisunnati, sunnati itu. Jadi kalau menurut sunnah ini adalah at-tariqah, dia adalah jalan yang disebut oleh para ulama at-tariqah al-mu'abbadah, atau yang perlu dimuttaba'ah, yang perlu diikuti, jalan yang perlu dilalui, jalan yang perlu diikuti. Bila Nabi kata alaikum bisunnati, inilah jalan aku yang kamu kena ikut, dan juga jalan khulafa ar-rasyidin min ba'di. Perkataan lain yang kita jumpa, ihdinas siratal mustaqim, samalah juga maknanya kita diterjemahkan sebagai jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah al-Islam. Ketika Nabi SAW, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalan aku yang lurus. Ini ayat Quran, fattabi'uh, ikut dia. Jadi bila kita sebut perkataan sunnah dari segi bahasanya, dia merujuk kepada jalan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita, makna yang perlu keseluruhannya. Pada makna bila kita lihat sunnah itu daripada awal sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi tengok saja, bila kita pergi ke takrif makna yang kata sunnah itu, maka kita akan jumpa pelbagai definisi makna, tetapi dia merujuk kepada apa sahaja yang disandarkan, ma udhifa ila Nabi SAW, apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi, sama ada dari segi kata-kata Nabi sendiri sebut sebuti kan, innamal a'malu binniyat, Nabi sebut sebiji, ataupun dari segi apa, dari segi perbuatan Nabi tak sebut. Contohnya apa? Semayanglah kamu seperti mana, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kadang-kadang kita Nabi tak sebut, tapi hadis tu menjelaskan. Tuan-tuan akan tengok hadis-hadis yang dipelajari itu kadang-kadang diambil daripada perbuatan saja. Yang ketiga adalah dari segi pengakuan Nabi. Nabi tak kata apa, ni macam ni pun dah, Nabi tak kata apa, cuma pengakuan Nabi maknanya takrir. Ini kisah apa yang masyhur, kisah sahabat-sahabat makan bab itu. Sahabat-sahabat makan bab tapi diberi pada Nabi. Nabi tak mau, cuma Nabi tak mencegah, tak kata tak boleh dan seumpama dengan dia. Baik, tiga ini perkara yang cukup asas dalam memahami sunnah Nabi dan juga hadis. Cuma dalam sunnah Nabi ataupun definisi sunnah ini bukan kata tiga ni saja. Sifat-sifat Nabi
kita kata bahu Nabi, mungkin rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi cara berjalan Nabi, semua itu dikira sebagai, maknanya termasuk dalam definisi as-sunnah. Itu. Manakala yang kata sunat dalam bahasa kita ini, yang kita selalu sebut yang sunat lu sunat, sunat ni lebih kepada hukum. Dia merujuk kepada hukum. Contohnya sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang bila terjemah orang Melayu ni, dia sembahyang yang maknanya amat digalakkan, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal tak. Dan itu adalah perkataan sunat. Ini dari segi hukum. Sebab tu tuan-tuan, kita akan jumpa lagi definisi apa makna sunnah. Orang kata hadis, perkataan hadis yang saya sebut poin ke awal tadi. Jadi hadis ni biasanya dia merujuk makna kepada tiga yang utama, iaitu kata-kata Nabi SAW, kemudian perbuatan Nabi, at-taqrir, dan juga pengakuan Nabi. Jadi dalam hal ini sebahagian ulama, terutamanya peringkat awal, mutaakhirin, yang awal, mutaqaddimin, menjelaskan adalah perkara yang sama saja. Cuma mai ulama ni, dia istilah tu dia buat sedikit perbezaan antara al-hadis dan juga as-sunnah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, jadi saya kira definisi yang jelas tentang sunnah ni apa saja yang merujuk kepada Nabi, kepada Nabi, itu saya kira sebagai sunnah. Kalau ada satu hadis, katalah hadis Nabi SAW duduk bersama-sama dengan sahabat, cerita bab ni, sahabat sebut bab yang lain, Nabi tak kata apa, itu juga dikira sebagai sunnah ataupun perkara yang diperakui oleh Nabi. Sebab Nabi dia tak boleh, sebagai seorang Nabi, bukan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan Nabi-Nabi yang dahulu dia tak boleh dia macam tu. Sebab mereka adalah Nabi pemimpin, maka mereka akan tegur kalau perkara itu adalah menyalahi ajaran. Tapi kalau mereka sengap, maknanya itu adalah tanda ataupun takrir. Baik. Noktah yang kedua yang saya nak sebut adalah berkenaan dengan ciri-ciri sunnah. Ciri-ciri sunnah Nabi SAW. Yang pertama sekali, saya cuba ringkaskan. Yang pertama sekali, dia bersifat syumul. Dia macam kita sebut ciri-ciri Islam, agama Islam ini. Sunnah juga adalah syumul. Apa makna syumul? Komprehensif, dia menyeluruh. Dia tak ada satu yang ni tidak ada dalam sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kena hati-hati. Kalau benda yang tidak ada dalam sunnah, maka kita bimbang, itu istilah timbulnya apa? Timbulnya perkataan bid'ah. Jadi saya tak membincang bab itu, saya hanya nak sebut syumul ini menyeluruh, walaupun berlaku zaman kita, tapi asasnya Nabi SAW adalah manusia. Sesungguhnya aku ni, kata Nabi, ana bashar, manusia. Jadi kehidupan kita dengan kehidupan baginda SAW asasnya kepada manusia sama. Sunnah dalam berkeluarga, maka tuan-tuan dan puan-puan, model ataupun yang kita perlu ikut, perlu tengok Nabi SAW. Nabi hidup berkeluarga, Nabi hidup bersama dengan masyarakat, bukan malaikat. Dah tentu berbeza malaikat dengan manusia. Macam mana kita nak hidup, nak ikut? Sedangkan Nabi itu malaikat, kalaulah diutuskan dengan malaikat. Sebab tu ini hikmatullah Azza wa Jal kepada manusia. Yang keduanya, selain daripada syumul, bersifat mutawazin. Sunnah ini bersifat mutawazinah, seimbang. Nabi, seperti mana yang saya sebut tadi, maknanya dalam kehidupan ini kita kena tengok sunnah Nabi. Sebab dia manusia, dia jaga kepentingan rohani. Kita juga melihat sunnah juga menjaga kepentingan jasmani, kepentingan masyarakat, kepentingan individu. Jadi kita akan tengok, inilah sunnah Nabi SAW. Dan noktah yang terakhir, saya cuba ringkaskan lagi dalam masa sependek insya-Allah, iaitu
Bagaimana kita nak mengenal pasti perkara bila kita bincang bab sunnah-sunnah ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali kena pastikan benar-benar ini adalah sunnah Nabi SAW. Elakkan benda-benda yang pertama, hadis-hadis terutamanya saya nak sebut pun sukar, perkataan maudhu', palsu. Minta maaf saya sebut jugalah hadis palsu. Kalau kita ni nak sebut tak sedap perkataan hadis tu. Tapi inilah yang direka-reka, hak ni kena jaga. Yang kedua, dari segi pengamalan, dalam hadis ni ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis dhaif, ada hadis macam-macam jenis lemah ini. Hadis-hadis yang ialah ada tak sekuat hadis hasan ataupun hadis sahih, maka kena pasti betul-betul untuk pengamalan kita. Untuk pengamalan kita, maka kita akan cari yang terbaik, yang asah. Yang ketiga, kalau berlaku pertemuan, kadang-kadang ada hadis-hadis yang macam-macam bercanggah, yang ni kena rujuk para ulama. Tolong pastikan rujuk pada ulama, jangan kita buat satu pandangan akhir macam mana Ustaz kata macam ni, Ustaz kata macam ni. Manusia biasa memang berlaku macam tu. Sahabat ni kata macam ni, esok lain pula dah. Tu mungkin kita apa penin. Tapi Nabi SAW tidak akan berlaku pencanggahan. Jadi saya suruh kita rujuk pada ulama. Dia ada metodologi untuk kita tengok balik sekiranya macam ada pencanggahan. Jadi saya setakat tu untuk pusingan pertama. Terima kasih. Jazakallahu khairal jazak kita ucapkan kepada Al-Fadil, Tuan Ahli Panel yang pertama, di atas pencerahan apa yang kita katakan sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita sunnah Rasulullah SAW di dalam berkeluarga. Jadi rasanya tak lengkap sekiranya kita tak minta pandangan ahli panel yang kedua. Sambungan dia tu, sunnah Rasulullah dalam berkeluarga. Jadi kita nak tengok, kita nak dengar huraian apakah yang dimaksudkan dengan keluarga dari sudut syarak dan sempadan keluarga tu macam mana. Jadi kita mohon huraian daripada Al-Fadhil Tuan Haji, ahli panel yang kedua. Fayatafaddal mashkura ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وواله ثم أما بعد. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Rosli selaku moderator kita dan juga merangkap pengurusi Imam Masjid Al-Ihsan Kampung Darat ni. Saya kadang-kadang tumpang kat belakang, tapi duduk di belakang lah. Al-Fadhil Dr. Basir yang juga merupakan dekan di Fakulti Pengajian Islam Kolej Universiti Islam Perlis. Kalau ada anak-anak kita ni yang mungkin mencari hala tuju untuk nak sambung pelajaran, saya rasa di KUIPS satu destinasi yang sangat baik. Tambah-tambah dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan, kita pun risau kalau anak-anak duduk jauh, hantar pergi situ lah. Hantar pergi situ, ada beasiswa. Kalau ada ruang, ada beasiswa, ada interview, tengoklah kalau berjaya dapat. Memang kita taja anak-anak kita ni, khususnya anak-anak daripada Perlis, bolehlah ke KUIPS untuk nak sambung pengajian, khususnya dalam bidang-bidang pengajian Islam dan sebagainya. Sahabat-sahabat kita, tuan-tuan imam, mantan imam, penolong-penolong nazir, pengurusi Ustaz Cikgu Kamaluddin, tuan-tuan hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tadi Ustaz Bashir telah pun cerita kepada kita panjang lebar tentang apa makna sunnah. Sunnah yang ditarifkan secara luas, apa yang disandarkan, udhifa. Bila kita tengok beberapa daripada ta'rifan para ulama tentang sunnah itu, bahasa Arab ni selalu saya sebut di mana-mana, bahasa Arab ni bahasa dia lunak dan dia teliti, dia dhiq, dia dalam. Bahasa Arab ni sesuatu perkataan
yang digunakan dalam bahasa Arab ni selalunya dia mempunyai makna yang dalam, dia lengkap, dia bawa makna yang lengkap. Bila disebut udhifa, iaitu disandarkan, sandak ni apa? Bila kita sebut sandak ni apa? Sandak ni macam kita letih, kita duduk sandak. Dia menguatkan kita. Bila kita ada masalah, kita bersandak dengan seseorang tu, kita rasa diri kita ni ada kekuatan. Kita rasa bila sandak ni dia apa pun kita buat ni ada sandaran dia, ada sebab dia, ada dawabit dia, ada disiplin dia, ada sesuatu yang memberikan kita kekuatan untuk kita melakukan perkara itu. Itulah sunnah Nabi. Sebab itu disandarkan ma'udhifa ilan Nabi, disandarkan kepada baginda Nabi SAW, sama ada qawlan atau fi'lan atau taqriran atau sifatin khuluqiyah atau khalqiyah, semua tu membawa kepada bagaimana baginda Nabi. Macam tadi Dr. Bashir sebut tentang syumuliyah, tawazuniyah, semuanya itu menunjukkan sunnah Nabi SAW sangat-sangat komprehensif, ada dalam ruang lingkup hidup kita, sama ada daripada dulu sampailah kepada hari ini dan akan datang. Termasuklah dalam soal berkeluarga, sebab keluarga dalam Islam ni dia tidak akan jadi keluarga melainkan dia berdasarkan kepada syariah, berdasarkan kepada sunnah baginda Nabi SAW, barulah dia akan jadi kamil mutakamil, yang sempurna dan menyempurnakan. Kalau tak, keluarga tu tak jadi keluarga yang sempurna dan tak boleh nama keluarga pun. Kalau nak kira betul-betul, usrah, kalau dalam bahasa Arab dia panggil usrah, keluarga lah, family kalau kita duk panggil. Bahasa orang belah ni panggil family. Bahasa kami di belah tu panggil geng-geng kaum kerabat. Family ataupun keluarga. Dalam bahasa Arab dia panggil usrah. Kalau banyak dia, kalau satu keluarga dia panggil usrah. Kalau banyak, usurat. Ada juga sebut usrat ataupun usar. Tapi bukan gusar. Kadang-kadang usrah ni ataupun keluarga ni dia bawa kegusaran kepada kita kalau tidak diurus dengan baik. Asir ataupun usrah itu dia bawa dia daripada perkataan dia ditambat, dibelenggu. Sebab apa? Sebab sesuatu daripada keluarga itu dia kena tambat dengan satu ikatan, uqdah, iaitu uqdatun nikah. Keluarga ni dia nak jadi keluarga apabila dia ada ikatan perkahwinan. Tentu syarat-syarat perkahwinan Ustaz mana kan, dia kena ada lelaki, perempuan, wali, kemudian dia kena ada lafaz untuk menjadikan uqdah, dan kena ada saksi syahidain yang menjadi ikatan kepada perkahwinan itu, barulah dia akan jadi keluarga seperti mana yang diistilahkan oleh syarak. Kalau tak, dia tak jadi istilah syarak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, pasal apa dia kena ada, kenapa ada kaitan dengan sunnah ni? Tuan-tuan, masa kita ni pun tak boleh lama sangat kan. Pasal forum pagi saya ni ada di Kayu Gerek ni tuan-tuan, kacau saya. Pukul 7 suku pasal hampir sayuk lah ni. Dia pakai kayuh, kita pergi setengah kan. Nak kayuh di Kuala Perlis, kebetulan kami nak singgah sekejap di kawasan Kampung Pelangi tu, dekat dengan Kuips. Ada turun sikit bagi tengok-tengok lapangan. Tapi tak apa, mungkin ada orang pi. Itu pun keluarga juga kan. So tuan-tuan sekalian, kenapa agaknya digambarkan keluarga ni dikaitkan dengan sunnah? Sebab baginda Nabi ini seorang manusia. Ana bashar, kata Rasulullah. Ana wa innama ana basharun, kata Nabi SAW, dan sesungguhnya aku ini seorang manusia. Tidaklah aku ini melainkan seorang manusia. Manusia ni macam kita lah, ada mata, ada telinga, ada ilmu ruh, ada jasad, ada jiwa, nafs, ada jiwa. Ini merupakan ciri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana tadi Dr. Bashir pun sebut, kerana Rasulullah SAW itu diangkat daripada seorang manusia, maka kita kena tiru Nabi. Cerita ni ada tiga orang. Ja'a salasati rahdin. Satu ketika ada 3 orang mai berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. 3 orang lelaki-lelaki ni mai berjumpa dengan isteri Nabi. Dia tanya dekat isteri-isteri Nabi,
bagaimana agaknya ibadatul Rasul. Ibadat Nabi ni macam mana? Apa Nabi buat? Depa ceritalah kan. Isteri-isteri Nabi pun cerita, Rasulullah ni begini, Rasulullah ni solat malam, Rasulullah ni rajin puasa, Rasulullah ini bagaimana. Mereka menceritakan sebab soalan depa tu tanya macam mana ibadah Nabi. Oleh kerana depa tanya ni soalan bagaimana ibadah Nabi, isteri Nabi pun menghuraikan macam manalah ibadah Nabi. Dia jawab soalan yang ditanya. Macam kita lah kan, ustaz tanya saya tentang apa maksud usrah, saya kena jawab maksud keluarga lah kan, apa maksud keluarga. Jadi isteri-isteri Nabi telah jawab bagaimana ibadah Nabi, sebab soalan tu tanya macam mana ibadah Nabi. Bila dah mereka jawab, isteri-isteri Nabi ni jawab macam mana ibadah Nabi, solat malam, Nabi baca Al-Quran, Nabi begitu begini. Jadi laki-laki pertama dia kata, aku ni dia kata sa'usalli wala arqud. Dia kata aku nak semayang ni tak mau lena dah. Dia kata dia nak semayang malam ni dia tak mau lena. Dia nak solat konsisten, sebab dia tahu Rasulullah solat bengkak-bengkak kaki. Kita bengkak-bengkak mata. Pasal letih kan. Bengkak-bengkak mata kita kalau semayang, dia bengkak mata. Puasa nak melekat. Kalau semayang tarawih tu duduk tunggu, cari masjid mana atak masjid. Bukan cari yang macam panjang, yang macam pendek. Tapi tak apa kalau baca panjang macam ustaz punya normal lah kan. Tapi maksudnya begitu. Nah, yang kedua, kata lelaki kedua, dia kata sa'asumu wala uftir. Aku ni pula dia kata aku akan puasa setiap hari. Belah kami kata puasa nenek hari. Belah sini kata lagu tu ya. Lagu tu akan mendaat. Dia kata dia kata aku nak puasa tak mau buka puasa. Nenek hari aku nak puasa. Maksudnya dia nak berpuasa pada setiap hari. Hebat dah. Rasulullah ni makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Rasulullah makan sikit-sikit, kita sikit-sikit lagi. Ada makan lagi? Ada tak? Tiga. Hak laki-laki ketiga ni dia kata wala, yang ni sakali. Hak ni paling sakali dia kata wala atazawwajun nisa. Hak nombor tiga ni dia kata aku tak mau kahwin. Kahwin pun dia tak mau. Oi, hebat dah. Seorang dia kata dia nak semayang malam, tak nak monti-monti. Nombor dua dia kata dia nak puasa, tak mau buka puasa. Maknanya dia nak puasa setiap hari. Nombor tiga dia kata wala atazawwajun nisa. Aku tak mau kahwin. Hebat ni tiga-tiga orang ni. Nabi SAW dengar. Nabi dengar. Hadis ni cantik tuan-tuan. Walaupun sebenarnya isteri-isteri Nabi boleh sebut siapa orang tu. Kalau tengok dalam konteks ni, takkan Rasulullah takkan sahabat tadi nak cerita siapa tiga orang yang tanya ni. Tapi tak dicerita. Depa ada adab. Hadzal adab ya akhi. Ni adab di kalangan depa. Depa tak sebut siapa tiga orang tu. Depa tak sebut. Kita kalau boleh cerita semua, tahu kawan tu tanya soalan arti mana-mana, hampa tanya soalan lagu tu. Hak tu tak tanya dia, tak apa tanya aku boleh. Tanya apa kat Dr. Bashir, tanya apa kat Ustaz Rosli, tanya aku boleh. Kalau kita cerita, siapa dia? Takkan tak tahu. Siapa dah? Itu cerita kita kan. Tapi dia pun tak abang siapa tiga orang tu, tuan-tuan. Nabi SAW kata, tak ada orang ni, wallahi inni la akhsyakum, sesungguhnya aku ni lebih takut daripada kamu kepada Allah, wa atqakum lahu, dan aku ni lebih bertakwa kepada kamu daripada bertakwa kepada Allah daripada kamu. Tapi Rasulullah kata walakin, tapi aku ni usalli wa arqud astarih. Dia kata aku kalau aku semayang malam aku rehat. Betul kalau ikut daripada sunnah Rasulullah solat ada, bahkan ada had. Ada sebagian kata, ada sebagian ulama dia istinbat daripada hadis Nabi. Nabi kalau semayang malam tak lebih daripada 8 tambah 3. Ada yang kata Nabi solat tak ada had, tetapi Nabi memang sebelum daripada nak subuh Nabi akan lena, tidur sekejap, istirih. Maksudnya Nabi kata bukan sepanjang malam aku solat, ada masa yang aku berehat. Ada masa berehat sebab Nabi manusia. Kita sukar untuk nak over the limit. Nombor 2, Nabi kata asum, aku berpuasa tapi ada hari aku tak puasa.
Sebab ada dalam riwayat Aisyah kata Rasulullah ni kalau dia puasa nampak macam puasa saja. Kalau Rasulullah tak puasa je nampak. Menunjukkan Nabi bukan berpuasa pada setiap hari. Kita hak ni tak apa, tak ada masalah lah puasa hak ni. Duk tunggu bulan puasa aja kita nak puasa kan. Kalau bulan lain tu jarang-jarang lah. Tamu dalam suasana kita pukul 7 sebelum mayang subuh minum kopi lah. Minum kopi. Mana nak minum air hangat dulu kita sebelum pi. Minum dulu air hangat. Balik daripada masjid, singgah dulu di kedai. Tak apa masjid tuan-tuan, tepi tu ya. Kedai 2-3. Kadang jumpa tani, kadang tak jumpa tani, jumpa tu dekat Shell pun jumpa lagi. Jumpa lagi. Depan sikit di depan tu, dekat dengan Petron tu jumpa lagi. Orang sama. Rupanya dia cari menu. Maksudnya lepas subuh makan lagi. Lepas dia makan subuh tu dah kawan pencen, member pula telefon pukul 10. Minum lagi. Bukan sini, di tempat lain di Tokyo sini bagus. Minum lagi pukul 10. Sekali lagi nak sampai di sebelum pukul 12 tu tuan-tuan. Nak kena makan tengah hari dia kata pukul 12 terpacak kena makan. Kawan biasa pukul 12 makan lagi. Balik daripada sembahyang Zuhur tu nak mengudak sikit. Weh, nak ada sampai ke malam ni jenuh jumlah tuan-tuan, banyak kali dia makan. Jadi bab puasa ni kita kurang sikitlah. Tapi Nabi kata aku puasa, ada hari aku tak puasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa atazawwajun nisa, dan aku berkahwin dengan wanita. Kahwin dengan wanita itulah merupakan majmu'atun minal afradi, yang nama maksud keluarga itu adalah himpunan daripada afrad, daripada individu-individu, ala asasin irtibatin baina rajulin wa imra'atin, yang mana kata Dr. Ali Abu Humaidi, dia kata maksud usrah ni adalah majmu'atun allati tubna ala asasin irtibatin baina rajulin wa imra'atin. Dia merupakan himpunan, satu kelompok manusia yang berhimpun kerana atas dasar pertalian di antara lelaki dan juga perempuan dengan ikatan perkahwinan, wa dzalika min khilali zawajin syar'i, yang mana dia berdasarkan kepada ikatan perkahwinan syarak bainahuma, wa yuntaju dzalika az-zawaj auladan wa dhurriyatan, yang mana hasil daripada perkahwinan itu maka berkembang biaklah daripada anak pinak. Dalam agama kita ni itulah dia maksud ta'rif kepada keluarga, iaitu dia ada kaitan dengan perkahwinan secara syarak dan berkaitan dengan bagaimana kehidupan baginda Nabi sebagai seorang manusia biasa yang mengahwini wanita bagi tujuan untuk melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakallahu khairul jaza. Kita ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Tuan Haji pencerahan yang cukup baik. Masa macam tak puas dengar tapi tak payah forum ni dia ada 2 pusingan. Tidak kita bagi kat dia terus. InsyaAllah Tuan Haji no. Tak akan jemput lain. Lama tak ceramah saya. Terima kasih Tuan Haji. Al-Fadil Tuan Doktor, kita nak fokuskan sikit. Hari ni kita nak bunyilah. Hari ni kita nak balik sunnah-sunnah yang kita nak realisasikan, kita nak praktikkan dalam kehidupan kita. Jadi kita mohon kepada Tuan Doktor untuk menghuraikan ataupun menggambarkan suri tauladan muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga baginda. Mudah-mudahan pencerahan gambaran tersebut dapat kita bawa balik dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita. Dengan segala hormatnya dipersilakan, fayatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Moderator. Berkenaan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam keluarga ni, dia banyaklah. Jadi saya akan fokuskan dalam 2 ataupun 3 noktah, dan saya akan uraikan sedikit saja contoh-contoh yang boleh kita ambil.
Yang bahagia Tuan Haji Muhammad Nazim CEO kita cerita berkenaan dengan yang kata keluarga tu apa dia. Okay. Jadi saya cuba bila kita bercakap tentang keluarga, sunnah dalam keluarga ini dah diterangkan tadi, bermula dengan isteri kita lah. Bermula dengan isteri kita. Dan kalau kita melihat dalam apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW berkeluarga, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yang pertama sekali bukan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu Rasulullah dan kita semua ini bermuamalah, berinteraksi dengan mereka, yakni isteri kita ini, dengan cara al-ma'ruf yang terbaik sekali. Itu adalah perkara yang paling utama. Bila kita sebut sunnah ini, maka muasyarah zaujiyah ataupun kehidupan muamalah zaujiyah ini muamalatun ataupun muamalatan hasanah, amalan baik. Apa sajalah maknanya dalam bab itu, dalam bab ini. Bila kita sebut kata isteri di rumah, apa saja yang menjurus ke arah kebaikan, itulah sunnahnya. Baik, apa contohnya? Kemungkinan sekurang-kurangnya kita tak membebankan isteri, itu adalah sunnah. Nabi SAW dalam satu riwayat diceritakan, Nabi ni apa? Yakhsifu na'lahu wa ya'mal ma ya'mal rajul fi baiti. Sekurang-kurangnya Nabi yakhsifu na'lah ni maknanya selipar Nabi kadang-kadang kadang terputih ke ataupun hampir putih ke, Nabi sambung balik. Kerja-kerja ni adalah kerja dengan perbaik ni bukan kerja orang perempuan, bukan kerja isteri kita. Isteri kita mungkin yang lebih dia kerja bahagian dia, tapi sekurang-kurangnya kita buat kerja kita tu, kerja orang lelaki. Bab nak terkeluar papan ke, cabut papan ke, bubur terangkat ke, tu bukan kerja depa tu. Bukan kerja depa. Jadi bila kita buat kerja, sampai Nabi sendiri buat macam tu. Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, Nabiullah, Rasulullah, baginda adalah pemimpin pada waktu itu, tapi di rumah buat kerja Nabi SAW. Dan pekerjaan ini tidak sikit pun menjatuhkan imej Nabi, imej Rasul, imej apa lagi ketua negara pada waktu itu. Jadi ini adalah contoh yang Nabi tinggalkan kepada kita. Dan Nabi kadang-kadang masak cara orang Arab lah. Kalau kita ni masalah masak tu banyak sangat. Dia punya kok tu kok ni macam-macam rempah nak bubuh. Tapi style Arab lah menyediakan makanan. Sekurang-kurangnya bila baginda ajak kita macam tu, maknanya kita tidak menyusahkan para isteri, dan juga kita memberi, itu cara kita bantu maknanya isteri kita. Itu yang pertama. Itu cara dengan isteri Nabi cara Nabi tunjukkan sunnah dalam keluarga. Contoh yang lain, Nabi SAW bagaimana disebut oleh Tuan Imam moderator sebentar tadi berkenaan dengan kisah poligami juga. Kisah poligami. Dengan isteri pun nak kena adil. Kalau ada poligami, memanglah benda ni adalah perkara yang wajib, bukan sunnah yang wajib untuk berlaku adil kepada isteri. Pada suatu hari, kisah berkenaan dengan Safiyah. Tuan-tuan pernah dengar berkata Safiyah, salah seorang isteri Nabi SAW. Safiyah ni dia jumpa Nabi, maka dia beritahu kata isteri dia yang lain, iaitu Hafsah. Hafsah ni anak kepada Sayyidina Umar dan isteri Nabi. Jadi dia kata, Hafsah ni kata kat dia macam-macam. Safiyah ni bukan orang Arab, dia nak kata bangsa Yahudi, ataupun kita sebut dia bukan Arab lah, senang. Jadi Safiyah ni dia kata macam-macam lah. Bila kata yang pelik-pelik ni, teriak lah kan. Macam tu lah yang berlaku. Bila mari kepada Nabi SAW, maka Nabi ni bagi semangat
kepada isteri yang bernama Safiyah ni. Apa kata Nabi? Sesungguhnya innaki la ibnati binti Yahud. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Wa innaki, sesungguhnya engkau wahai Safiyah anak kepada binti Yahud. Dia memang Yahudi lah dari segi bangsa, bukan dari segi yang berlaku hari ini, dari segi bangsa saja. Wa inna ammaka la nabi, engkau ni wahai Safiyah anak Nabi, engkau ni anak menakan Nabi. Wa innaka wa fi Nabi fi fabima tafqar alaik, maknanya nak cerita lagi, wahai Safiyah engkau ni orang mulia, anak Nabi, merujuk keturunan Nabi Allah. Dia kata Yahudi ni dia merujuk kepada para nabi yang di kalangan Bani Israel itu. Maknanya daripada Musa alaihissalam, pak menakannya Harun alaihissalam. Dia ini nak gambarkan, nak bagi semangat kepada Safiyah itu. Ini adalah siapa dia yang akan memberi buat kerja tu? Seorang yang bernama suami. Jadi seorang suami ini bukan sekadar setakat bagi duit, bahkan dia kena menyelesaikan masalah. Dia kena bagi semangat kepada isteri yang kadang-kadang letih, kadang-kadang tak larat balik daripada kerja, tak boleh masak. Tak apa, hari ini dia masak pula, tak ada masalah. Tapi inilah yang diajak oleh Nabi SAW. Nabi bawa Aisyah kadang-kadang berjalan, yang ni pun kena buat juga lah, ni dah boleh hantar dah ni. Tapi kita tak galakkan jugalah, seperti mana pakar KKM sebut, ya dibenarkan, tapi eloklah dan jaga SOP itu. Baik, itu berkenaan dengan isteri. Bagaimana dengan anak-anak? Bila sebut keluarga ni, isteri kena jaga, kena bagi adil, kena bagi elok, ada sunnah dia. Begitu juga dengan anak-anak. Pertama sekali saya nak sebut kisah bagaimana Nabi dengan anak-anak, bagaimana Nabi melayani anak-anak baginda. Dalam hadis saya ringkaskan, Nabi bila Nabi jumpa dengan anak-anak baginda, ciuman, peluk, itu adalah perkara yang amat disukai oleh Nabi, dan anak-anak pun dia suka kepada pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta cium tangan pun adalah perkara yang anak-anak disebut dalam hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, Aisyah menceritakan, kana idza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadha bi yadiha faqabbalaha. Bukan anak dia tu cium, Nabi cium tangan anak. Kadang-kadang kepala, kadang-kadang pipi. Ini tanda kasih sayang seorang ayah kepada anak. Ini sunnah yang diajar kepada kita. Kita bab ni yang kadang-kadang umur haji boleh gegah lagi, mai hafal ni tinggi daripada kita. Jadi segan pelik. Tak ada apa. Ini adalah sunnah, cuma kena tengoklah, kena raih jugalah keadaan uruf. Yang saya cerita ni kalau di rumah kita, maka perkara itu perlu dilakukan. Pasti Nabi telah tunjuk kepada kita. Nabi juga duk beri semangat kepada anak-anak baginda. Hatta pada suatu hari Fatimah datang kepada Nabi SAW, mengaduhai tentang masalah khadam ataupun masalah pembantu rumah tak ada gini, payah apa semua ni. Nabi pesan kepada Fatimah, ada benda yang lebih baik lagi Fatimah, daripada kamu ambil khadam ini. Apa kata Nabi? Iza awaituma ila firashikuma akhadtuma madaja'akuma fakabbi salasan wa salasin wasabbahan salasa wa salasin wahmada wasabbaha salasa wa salasin wahmada salasa wa salasin. Hadza khairu lakuma min khadim. Tonton tengok bagaimana Nabi ajak anak-anak baginda. Fatimah mengaduhai, wahai Fatimah, daripada ambil khadam pembantu ni, lebih baik bila kamu nak tidur nanti ajak baca 33, tasbih 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tonton tengok bagaimana Nabi dia alih switch daripada Fatimah minta khadam pembantu rumah,
Nabi ajak ada lagi yang lebih baik. Jadi dalam bab nak membantu rumah tangga ni, ada benda yang lebih baik untuk membantu. Apa dia? Ini dia wirid dia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Nabi ajak dalam masalah berkeluarga ini, bukan sekadar dua yang utama, hubungan suami isteri, hubungan dengan anak-anak, bahkan hubungan dengan adik-beradik al-aqarib, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam An-Nasai, yang bila disebut ahl, bagi beliau merujuk kepada tiga jenis ini: al-aqarib, adik-beradik isteri, adik-beradik kita. So nak kena jaga. Hatta ketika mana di Madinah, Nabi SAW bila menyembelih kambing, diminta hantar sebahagiannya itu kepada adik-beradik Khadijah, sedangkan Khadijah telah meninggal dunia. Makna di Madinah itu Khadijah meninggal dunia di Mekah. Tapi Rasulullah SAW masih teringat dan bagi juga sebahagian daripada kambing itu makanan kepada adik-beradik Khadijah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, jadi saya setakat tu berkenaan dengan soalan bagaimana contoh tauladan yang boleh kita ambil daripada sunnah berkeluarga ini, bukan sekadar menikah saja, bahkan tengok keseluruhan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, dan tak mampu untuk kita sebut pada pagi ini satu-satu, cuma saya sebut beberapa poin yang penting. Jadi saya rasa setakat tu yang kurang lemah tu minta maaf lah, dan terima kasih kepada Ustaz Usli dan juga Ustaz Nazim yang sudi untuk sama-sama pada pagi ini. Dan telah Ustaz Muhammad Nazim sebut tadi berkenaan dengan Kuib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah CEO cakap macam tu, kena dengar. Kalau nak ada beasiswa pun insya-Allah, saya tak boleh sebut lah sebab saya kerja ya. Jadi dah CEO cakap macam tu, ambil lah peluang ni. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan pergilah tengok apa yang ada di Kuib tu yang sesuai dengan anak-anak kita, insya-Allah. Setakat ni Maib banyak, memanglah Kuib tu sendiri sebenarnya di bawah Maib, tidak ada masalah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa wa barakallahu fik. Alhamdulillah, kita dah dengar pencerahan, gambaran, contoh-contoh yang musla, yang amat baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana yang disebut oleh Al-Fadhil Tuan Doktor tadi. Memang tak cukup masa lah. Tuan-tuan boleh tunggu sampai duha sekali lagi. Allah. Al-Fadhil Tuan CEO kita, dia kata dia tak boleh, dia nak pergi kayuh gerak. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kita dengar tadi daripada Al-Fadhil Tuan Doktor, banyak, walaupun dia kata sikit tapi sebenarnya banyak. Tinggal lagi tuan-tuan ni, alhamdulillah tuan-tuan ada bawa isteri mai, jadi sama-sama boleh dengar. Kok lah tuan-tuan dengar seorang balik buat, dia kata buat hang ni awak ni jadi buat kelaku ni, tak pernah lagu ni. Kacau. Jadi kita minta Tuan Haji Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz untuk buat sedikit penambahan. Macam mana penerimaan keluarga Rasulullah terhadap apa yang Rasulullah lakukan, terhadap apa yang Rasulullah tauladankan kepada mereka. Fadal tafadhal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Al-Fadhil Ustaz Rusli, Dr. Bashir dan juga sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah tak lama lah saya pun nak pendekkan saja, sebab saya tahu waktu pun ni cerah ni. Kalau pergi tengok ni apa, bulu tangan kelih. Jadi kita kena berhenti lah waktu ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, menyentuh tentang macam mana reaksi keluarga Nabi apabila Nabi melihat kepada contoh tauladan Nabi. Sudah pasti contoh tauladan Nabi ini Nabi tunjukkan dulu di dalam rumah Nabi. Berbeza dengan kita, dalam rumah kita buat halal balai, di luar kamar elok. Duduk rumah
pakai lebih kurang. Leweh duduk di luar, dia paling hebat sekali. Ini berbeza kita. Tapi Nabi SAW luar dalam itulah, sampai disebutkan rajulun, sampai disebutkan Rasulullah huwal bashar laisa kal bashar. Rasulullah itu diibaratkan sebagai seorang manusia yang tak sama dengan manusia. Sebab bukan senang nak jadi sehebat baginda Nabi SAW yang diutuskan, yang Nabi itu menunjukkan contoh tauladan yang baik. Ada hadis Nabi yang Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya. Sebab itu Nabi bagi contoh tauladan banyak kepada keluarga Nabi. Dan itulah yang menjadi kehebatan Nabi SAW. Masa mula-mula Allah perintahkan Nabi berdakwah. Tuan-tuan dan puan sekalian, dakwah mula-mula Allah perintah ni Nabi sampai kat siapa? Dekat keluarga Nabi. Allah turunkan perintah wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah kata dekat Rasulullah dalam surah Syu'ara kalau tak salah, Allah kata dan khabarkanlah dan berikanlah peringatan kepada ahli keluarga kamu yang dekat. Nabi bila dengar saja perintah itu, Nabi disebutkan duduk dalam rumah, tak keluar Nabi. Fahuwa kal marid, disebutkan oleh Ibn Athir dalam tafsirnya, dia kata Nabi bila turun ayat wa anzir dan khabarkanlah, berikanlah peringatan kepada keluarga kamu yang dekat tu, Nabi duduk dalam rumah. Nabi duduk dalam rumah ni, kalau kita kata maluh dalam rumah ni, kal marid, seolah-olah Nabi sakit. Sebab Nabi duduk fikir macam mana nak main dengan Abu Lahab apa semua tu. Sehingga kan tuan-tuan dan puan sekalian, disebutkan dalam riwayat, mailah segala mak-mak penakan ammatun Nabi, mailah mak-mak penakan Nabi ni mai jumpa ziarah Nabi SAW. Tanya pasal apa? Wahai, kenapa Muhammad mak penakan mai ziarah anak penakan ni? Pasal apa yang sakit ni? Dia kata Allah memerintah aku suruh cerita dekat adik-beradik kita pula. Maka kata mak-mak penakan Nabi, fad'uhum, khabarkanlah kepada mereka ataupun dakwahkanlah kepada mereka. Tapi depa sendiri kata, mak-mak penakan tu, dia kata mulut mak penakan ni jadi. Dia kata habaq dekat orang lain, kecuali jangan habaq dekat Abu Lahab, fa innahu ghairu mujibak. Sesungguhnya Abu Lahab ni dia takkan ikut kamu, takkan ikut dakwah kamu. Mak penakan dia yang kata dah. Maka Rasulullah pun panggil. Taulah macam mana penentangan yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW di peringkat awal. Tapi oleh kerana dakwah Nabi ni ataupun Nabi tunjuk contoh teladan dalam keluarga Nabi, maka isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi ikut. Bukan setakat tu. Tadi Dr. Bashir sebut masuk keluarga tu, saya pun terlepas pandang, termasuklah qarib itu, termasuklah adik-beradik dia, adik-beradik bini dia, naik ke atas turun ke bawah, tepi, atas bawah tepi, disebutkan sebagai adik-beradik. Tapi kalau golongan yang silaturahim, yang selalu kita sebut bahasa Melayu kita silaturahim. Silaturahim tu adik-beradik betul. Dia kena satu rahim. Kalau bahasa ikut istilah yang sebetulnya silaturahim adalah adik-beradik kita yang satu rahim tu. Tapi kalau bahasa kita Melayu ni semua silaturahim. Semua silaturahim. Lah ni baru pula silaturahmi. Ambil dia daripada Indonesia. Tapi tak apalah. Tuan-tuan dan puan sekalian, apabila Nabi SAW sebagai contoh macam mana Nabi mengajak ataupun bagi contoh teladan kepada keluarga ni, sampai setakat menantu pun Nabi peringat juga. Satu hadis yang kata Ali radhiyallahu taala anhu, dia kata satu hari ni masa aku duduk di rumah ni, taraka Rasulullah ni ketuk pintu. Rasulullah ketuk pintu di rumah di bilik Fatimah yang dalam tu ada Ali. Kata Nabi SAW, Nabi ketuk pintu kok malam tengah malam, Nabi ketuk pintu. Ni meja bukan pintu nah. Ketuk pintu betul. Bila Nabi SAW ketuk pintu, Ali kata tarakahu wa Fatimah bintun Nabi SAW Layla, pada waktu malam tersebut Fatimah buka pintu, anak dia. Jadi Nabi tanya, ala tusalliyan, tak mayat malam ke?
Gerak anak menantu, tanya semayang ke tak malam ni? Kita ada buat? Kita Kediri pun nak buat pun takut. Orang sebelah kita pun kita nak gerak pun cengeng. Anak kita kecil pun kita tak gerak. Balik rumah kadang-kadang jenuh jadi singa bawa anak panggil. Contohlah macam ustaz-ustaz ni dia masalah lah sikit kan. Kalau betul-betul mayang subuh macam tuan-tuan mayang subuh jemaah di masjid nak gerak anak nak keluar pun payah. Tambah keadaan lah ni. Balik rumah kita nak gerak anak. Payah je dengan nak pergi kerja begitu begini. Itulah kehidupan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gerak sampai ke tahap menantu gerak. Sayyidina Ali bila Nabi tanya dekat dia, "Ala tusalliyan, tak sembahyang malam ke?" Sayyidina Ali terjawab dekat Pak Mentor. Pasal tu dengan Pak Mentor ni jangan jawab lebih kan. Dia terjawab dengan Pak Mentor dah, iaitu baginda Nabi. Kata Ali bin Abi Talib, dia kata faqultu ya Rasulullah anfusana biyadillah. Wahai Rasulullah, jiwa kita ni Ali pandai. Petah Sayyidina Ali ni petah. Dia kata ya Rasulullah ya Rasulullah anfusuna biyadillah. Jiwa kita ni milik Allah. Fa iza syaa an yab'athana ba'athana. Kalau Allah nak gerak kami bangkit. Maka kalau Allah nanti gerak tak bangkit lah. Sungguhlah jawapan Sayyidina Ali tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila jadi gitu, Nabi pun tak apalah dah kata lagu tu. Nabi pun keluar. Tapi Sayyidina Ali dengar Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam dengar yadribu fakhadhahu. Masa Rasulullah keluar daripada pintu tu, bila dah Sayyidina Ali kata jiwa kami ni Allah punya, Allah nak gerak bangkit, tak nanti gerak tak bangkit. Rasulullah pusing, Rasulullah keluar, pintu pun ditutup, Rasulullah tepuk, daraba fakhadhahu, Rasulullah ketuk ataupun Rasulullah tepuk paha dia. Rasulullah baca ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa kana al-insan aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya manusia ni banyak jawapan, banyak nak pertikaian. Lagu itulah manusia. Rasulullah kata, nak mak kata sebagai manusia demikianlah penerimaan. Kadang-kadang diterima, kadang-kadang tidak terima, hatta di dalam rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menunjukkan cerita ni. Siapa cerita ni? Siapa cerita hadis ni? Sayyidina Ali sendiri cerita. Dia cerita dekat kita ni untuk kita ambil pedoman. Lepas tu henti tinggal. Pasal Pak Mentor kau mayang. Rasulullah baca ayat Quran kat dia terkejut. Itu dakwah bagi Nabi. Sampai ke dalam rumah Nabi sebutkan, Nabi ajarkan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, kesimpulannya apa yang saya sampaikan senang sebut, tuan-tuan payah nak buat, senang sebut. Jadi kita doalah banyak-banyak agar Allah bagi kita kekuatan untuk terus menerus melaksanakan. Takat mana kita boleh buat, kita buatlah. Setakat mana kita boleh buat. Kita suruh anak kita dah besar 27 tahun baru kita nak gerak dia bangkit mayang. 27 tahun dah dia boleh ada anak dah. Masa dia 7 tahun kita tak gerak. 7 tahun dulu kita tak gerak, 27 tahun. Dia bebal. Dia cengeng. Jadi tak apalah, dah sudah dah. Nampak kena habis dah tu. Tak apa. Ada cucu. Sebagai para ulama kata cucu tu kita gerak pula. Cucu tu umur 7 tahun kita suruh dia mayang. 10 tahun mata mayang, bawa tau. Pukul dengan keadaan nak mendidik dia. Wallahu a'lam. Sallallahu. Jazakumullah khairal jaza wa barakallahu fik. Yang mana pencerahan daripada kedua ahli panel kita pada pagi ini mendapat menggambarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Walaupun kita kata dalam masa yang singkat, lebih kurang sejam, tak berasa pun tuan-tuan kan. Ghalib kita duduk dengar. Kalau boleh panjang lagi. Walau bagaimanapun tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati masa kita, keberadaan kita dalam rumah Allah SWT ni, dan kita dapat bawa balik. Kalau tak banyak pun, sikit pun tak apalah, bagi ada juga. Dan sebab apa tuan-tuan, kita nak tengok balik diri kita, tanggungjawab kita. Yang mana saya selalu sebut tuan-tuan, tanggungjawab kita ni
agak-agak kita boleh jawab ke depan Allah Ta'ala. Kita nak kena tengok tu. Kita boleh tanggung atas dunia ni, insya-Allah kita boleh jawab depan Allah Ta'ala. Kalau kita tak boleh tanggung atas dunia tuan-tuan, jawabnya tak boleh jawab depan Allah Ta'ala. Waktu bawa balik waktu pun tak apa dah rasa. Kita boleh pakat-pakat fikir tuan-tuan. Sebab kok mana pun kita bukan nak tongkat langit. Kita nak akan balik bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak jawab apa di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu sedikit rumusan yang mana forum kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk kita jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam role model kita. Tauladan, suri tauladan kepada kita. Kita tak mampu buat banyak, kita buatlah sekadar kemampuan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui akan kelemahan diri kita, dan kita minta ampun kepada Allah di atas setiap kelemahan, di atas setiap kekurangan diri kita, dan kita mohon, kita mintalah, rayulah kepada Allah SWT bagi kekuatan. Setakat mana kita boleh buat, kita boleh ikut apa yang dipandukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu hidup kita diredai oleh Allah SWT, mati kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saya sebagai moderator, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan forum kita pada pagi ini. Dan juga saya nak minta maaf sekiranya ada tersilap, tersalah, terkasar bahasa, tergurih di hati. Apa yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Kesilapan, kelemahan daripada saya sendiri. Saya minta maaflah kepada tuan-tuan puan-puan yang hadir, terutama sekali kepada kedua ahli panel yang kita raikan pada pagi ini. Dan akhir sekali saya memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita tangguh forum kita pada pagi ini dengan kita melafazkan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa billahi taufiq wal hidayah.